Bela Nasional 7 pagi diteruskan dengan perkembangan dari Sabah. Sudah bersedia di sana Muhammad Syahrizam Awang. Silakan Syahrizam. Terima kasih Dilela. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pembinaan Bandar Datuk Panglima Abdullah bakal membawa ke pesatan pembangunan ekonomi di daerah sempurna. Bandar berkenaan akan dibina di tanah seluas 15 hektar yang terletak di Kilometer 5 Jalan Bubur Sempurna dengan kos RM100 juta. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie Apdal berkata projek hartanah pertama kumpulan sawit Kinabalu itu berdasarkan konsep pembangunan bercampur yang menempatkan pusat komersial, bangunan perumahan bertingkat, kedai bertingkat selain galeri dengan reka bentuk pembangunan lebih moden. Bandar Datuk Panglima Abdullah satu usaha yang baik pembangunan satu kawasan yang mana tanah ini dimiliki oleh sawit Kinabalu. Ini akan menelan belanja hampir RM100 juta dan dia akan mengambil masa dalam lingkungan 3 tahun untuk menyiapkan projek pembangunan di kawasan ini. Beliau yang juga ahli Parlimen Sempurna berkata demikian kepada pemberita dalam Majlis Pecah Tanah Bandar Datuk Panglima Abdullah di Sempurna. Datuk Shafie berkata bandar terbabit bakal membuka peluang kepada penduduk Sempurna untuk berniaga selain menjadi satu lagi tarikan di Sempurna. Kemampanan alam sekitar dan laluan haiwan merupakan antara 4 teras utama dalam program transformasi industri pembinaan CITP 2016 hingga 2020 bagi projek Lebuh Raya Trans Borneo yang akan menghubungkan Sabah dan Sarawak ke Kalimantan Timur. Menteri Kerja Raya Baru Bian berkata perkara itu membuktikan kementerian berkenaan sentiasa mengambil berat tentang isu persekitaran dalam setiap pembinaan lebuh raya, khususnya melibatkan kawasan hutan yang menjadi habitat kepada hidupan liar. Sebenarnya kita dalam melaksanakan Pen Borneo Sarawak the first phase Teluk Melano, kita pun telah mengambil kira tentang isu animal crossing dekat this first phase. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Malam Penghargaan Media KKR dan Anugerah Media CIDB 2019 di Kota Kinabalu. Katanya fasa pertama dalam projek Lebuh Raya Trans Borneo melibatkan Teluk Melano di Sarawak turut mengambil kira setiap aspek membabitkan laluan haiwan. Beliau juga optimis pembinaan rangkaian melibatkan keseluruhan projek sejauh 165 km itu dengan komponen utama laluan sejauh 40 km antara Kalabakan dan Serudong di Tawau mampu memperkasa ekonomi di kawasan terlibat. Sementara itu, RTM Sabah mengungguli Anugerah Media Pembinaan CIDB 2019 edisi Sabah bagi kategori Anugerah Media Elektronik dan Penyiaran dalam Talian. Iman, badak sumbu Sumatera betina terakhir Malaysia, mati pada 5.35 petang semalam. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Christina Leo berkata, Jabatan Hidupan Liar Sabah memberitahu kematian Iman berlaku lebih awal dan dikategorikan sebagai mati mengejut. Datuk Christina dalam kenyataan media berkata Iman diberi penjagaan dan perhatian terbaik sejak ia ditangkap pada Mac 2014 sehinggalah saat kematiannya. Katanya kerajaan negeri berharap masih dapat memanfaatkan beberapa sel telur daripada Iman bagi cadangan kerjasama Malaysia-Indonesia mengenai spesies itu. Bagi Sabah, ia termasuk pengurusan badak sumbu Sumatera betina dengan patologi reproduktif, pembiakan selamat daripada badak Sumatera yang masih hidup dan dalam bentuk culture cell. Kedua-dua Iman dan Tam akan terus hidup sebagai culture cell di Malaysia. Sementara itu, dalam kenyataan yang sama, Pengarah Jawatan Hidupan Liar Sabah Agustin Tuga berkata kematian Iman berlaku lebih awal daripada yang dijangkakan, tetapi pihaknya tahu badak sumbu Sumatera itu mula mengalami kesakitan yang ketara akibat tekanan yang semakin bertambah pada tumor di pundi kencingnya. Sebanyak 18 set lampu solar LED panel dipasang di laluan pendakian ke Gunung Kinabalu bermula dari Kiau View sehingga ketinggian 3,800 meter. Projek CSR Solar Pencahayaan Gunung Kinabalu yang bernilai RM150,000 itu mula dilaksana 5 Ogos lalu dan siap sepenuhnya 2 minggu kemudian.
Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Christina Liew berkata, projek ini dibiayai sepenuhnya Tenaga Nasional Berhad TNB dan Sabah Electricity Sendirian Berhad SESB menerusi tanggungjawab sosial korporat. Katanya komitmen TNB dan SESB ini bukan sahaja menggalakkan penggunaan tenaga diperbaharui melalui solar, malah secara tidak langsung berupaya meningkatkan jumlah pelancong mendaki Gunung Kinabalu. Beliau menyatakan demikian ketika merasmikan projek CSR Solar Pencahayaan Gunung Kinabalu, Timpohon Gate, Taman Kinabalu di Kundasang Ranau. Teks ucapannya dibacakan Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk William Baya. Dalam pada itu, Datuk Christina turut memaklumkan bahawa kementeriannya telah meluluskan projek pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kemudahan pelancongan di layang-layang yang membina asrama dan restoran demi memenuhi keperluan pendaki yang semakin meningkat. Projek bernilai RM4 juta itu dijangka bermula akhir tahun ini. Ketika ini, kuota pendaki ditambah kepada 185 orang sehari berbanding 135 orang sebelum ini selepas pembukaan 2 asrama baharu di Panar Laban pada April lalu. Terdahulu, Datuk William turut menyaksikan penyerahan projek CSR tersebut daripada Pengurus Besar Kanan Pengurusan Aset SESB, Insinyur Nurhizami Abu Hassan kepada Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Taman-Taman Sabah, Muhammad Amin Abdul Mem. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB Sabah menyediakan peruntukan sebanyak RM4 juta untuk melaksanakan program bekalan elektrik luar bandar alternatif BELBA dan bekalan air luar bandar alternatif BALBA pada 2020. Menterinya Datuk Iwan Benidik berkata program BALBA dan BELBA adalah antara program terbaharu yang diperkenalkan kementeriannya bagi membantu penduduk luar bandar yang belum mempunyai bekalan air dan elektrik. Kementeriannya juga menyediakan peruntukan sebanyak RM6 juta untuk pelbagai projek kecil infrastruktur asas luar bandar pada tahun depan. Dan saya juga mengharapkan badan-badan bukan kerajaan, terutamanya persatuan-persatuan dan kelab-kelab seumpama ini juga dapat turut memain peranan yang sama untuk sama-sama kita membantu masyarakat luar bandar yang memerlukan pembelaan kita. Beliau ditemui pemberita selepas acara pelepasan konvoi Jambore Kelab WRS ke Tambunan di Perkarangan Pusat Kebudayaan Sabah di Pinampang. Sementara itu, Presiden WRS Thomson Teo yang ditemui dalam majlis sama menyatakan program yang dilaksanakan tersebut merupakan sebahagian aktiviti amal tahunan WRS sejak ditubuhkan pada 2013. Membuat kebajikan, di samping itu kami juga akan merapatkan hubungan sesama ahli kami dapat terus membantu kepada yang memerlukanlah. Program ini membabitkan 40 kenderaan pacuan 4 roda dengan 100 peserta termasuk peserta dari Miri Sarawak, negara Brunei Darussalam dan negara Ireland. Mereka berkunjung ke Kampung Rompon Tambunan dan menyampaikan bantuan keperluan asas kepada rumah anak-anak yatim Kampung Bondulu Tambunan. Kementerian Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri akan mewujudkan Jabatan Kehakiman Mahkamah Anak Negeri. Menteri berkenaan Dato' Aidi Mokhtar berkata, sebuah jawatan kuasa pemandu telah pun ditubuhkan untuk membuat kajian dari segi undang-undang. Menurut Dato' Aidi, Jabatan Kehakiman Mahkamah Anak Negeri akan sama taraf dengan Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil. Dari segi perjawatan, beliau berkata perkara itu akan diselaras khususnya bagi calon yang bakal mengetuai jabatan berkenaan. Kalau jabatan ini wujud, kita struktur ini mahkamah. Di Mahkamah Anak Negeri ini akan sama taraf dia untuk dengan Mahkamah Sivil dan Syariah. Kita mesti tentukan hierarki mahkamah ini. Beliau ditemui media selepas mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi Abdal merasmikan program Kembara Malaysia Rahmah 2019 peringkat negeri Sabah, anjuran Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia Yadim di Keningau. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Aidi berkata program kendalian Yadim berkenaan amat bertepatan bagi menyantuni pelbagai lapisan masyarakat sekaligus merapatkan lagi perpaduan kaum yang sedia terjalin. Dalam program berasingan, Yadim mengadakan ziarah ke Hospital Keningau untuk menyampaikan bantuan barangan keperluan harian kepada pesakit di wad perempuan dan kanak-kanak selain menyumbang kerusi roda kepada pengurusan Hospital Keningau. Yadim turut mengadakan program ziarah di Sekolah Henry
Geni, Keningau. Pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan Getah Risda berjaya menjana pendapatan pekebun kecil di Sabah melalui program pembangunan usahawan. Sehingga kini Risda berjaya melahirkan 350 usahawan di Sabah termasuk 60 usahawan dari Beaufort dan Sepitang. Menteri Pelajaran dan Inovasi yang juga Adun Sindumin, Datuk Dr. Yusof Haji Yaakob berkata, menerusi program itu Risda menyediakan bantuan ekonomi tambahan bernilai RM10,000 dalam bentuk barangan dan peralatan bagi menambah baik pengurusan perniagaan usahawan kecil yang layak. Beliau berkata demikian dalam Majlis Perasmian Karnival Usahawan Risda 2019 di Dewan Serbaguna Sepitang. Menurut Datuk Dr. Yusof, selain Lembaga Industri Getah Sabah LIGS, Risda juga merupakan agensi yang turut memainkan peranan penting dalam program penanaman semula getah di negeri ini di samping bertanggungjawab memajukan usahawan pekebun kecil dalam perniagaan. Usaha itu berikutan kejatuhan harga getah yang mewajibkan pekebun kecil mencari alternatif lain untuk membantu mereka berhadapan kemelut kejatuhan harga komoditi dunia itu. Sesebuah syarikat yang ingin menganjurkan sukan tempatan mahupun antarabangsa perlu mendapatkan lesen yang diluluskan Pesuruhjaya Sukan Malaysia. Ia bertujuan memastikan penganjuran sukan di Malaysia menepati piawaian ditetapkan sekaligus menjadikannya lebih teratur, adil dan berkualiti. Menurut Pesuruhjaya Sukan Malaysia, Dr. Widati Muhammad Razi, pihaknya juga membuat pemantauan terhadap penganjuran sukan yang dianjurkan syarikat terlibat untuk menilai tahap kemampuan fizikal dan kewangan penganjur serta keupayaan teknikal badan sukan dalam menyokong pembangunan sukan Malaysia. Dengan kelesenan ini sebenarnya adalah untuk memudah cara dan bukan untuk menyekat. Kita nak regulate. Sekiranya apa-apa berlaku, kerajaan akan bertanggungjawab. Jadi itu yang menyebabkan kita perlu melesenkan. Sangat-sangat mudah sebenarnya. Jadi kita bantu sama-sama. Beliau bercakap kepada media selepas taklimat penganjuran acara sukan Akta 576 peringkat negeri Sabah di Kota Kinabalu. Acara dirasmikan Menteri Belia dan Sukan Sabah Pung Jinza. Sementara itu, Pung menyarankan masyarakat agar mematuhi peraturan berkenaan dalam usaha meningkatkan kualiti penganjuran sukan sekaligus memperkasa sukan sebagai satu industri dan produk pelancongan. Kita akan bersama-sama untuk memperbanyakkan program-program sukan di negeri Sabah. So, saya haraplah kita punya masyarakat dapat ikut peraturan yang ada. So, kalau ada masalah, boleh apa-apa masalah, PJS dan kementerian saya akan memberi bantuan sewajarnya. Permohonan pelesenan berkenaan berkuat kuasa sejak Mac lalu selaras perwataan peraturan-peraturan pembangunan sukan pelesenan 2019. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP akan menjadikan industri franchise sebagai sektor utama yang memberi impak penting bukan sahaja dari segi pembangunan keusahawanan dan peluang pekerjaan, malah memberi nilai tambah kepada kepuasan kehidupan pengguna. Menterinya Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sepanjang tahun ini, sebanyak 66 jenama franchise Malaysia telah berkembang ke 65 negara dengan lebih 4,200 outlet di seluruh dunia. Statistik itu jelas menunjukkan bahawa industri franchise mampu mengangkat martabat jenama Malaysia ke persada antarabangsa dan memberi impak serta sumbangan kepada ekonomi negara. Sehubungan itu, kementerian berkenaan berhasrat melihat outlet franchise bukan sahaja dibuka di negara luar, malahan turut berkembang dalam negara. Datuk Saifuddin berkata demikian sempena Majlis Perasmian Expo Franchise Nasional di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Ketua Setiausaha Perdagangan Dalam Negeri KPDN HEP Dr. Alauddin Sidal. Beliau percaya program klinik franchise serta perkongsian oleh jenama franchise Malaysia yang turut serta dalam penganjuran NFX ini dapat memberi manfaat dalam bentuk panduan, tips dan sebagainya untuk menjadikan perniagaan franchise sebagai platform pengembangan perniagaan. Sistem payroll yang dilaksanakan Jabatan Penjara Malaysia sejak 2008 bukan sahaja mampu mengurangkan kes bekas banduan iaitu orang di payroll ODP supaya tidak kembali terjebak dengan jenayah, malah memberi mereka peluang kedua hidup dalam masyarakat.
Pengarah Bahagian Parol dan Perkhidmatan Komuniti Jabatan Penjara Malaysia, Komisioner Penjara Ibri Syam Abdul Rahman berkata, sejak 2008 sehingga 2019, seramai 31,274 ODP diluluskan menjalani parol di seluruh negara, termasuk 2,700 di Sabah. Daripada jumlah itu, 4,199 telah mengikuti program Corporate Smart Internship, iaitu bekerja dengan syarikat berkaitan kerajaan dan swasta, selain membuka perniagaan dan memberi peluang kerja kepada ODP itu sendiri. Mereka telah menjalani pemulihan dalam penjara dan dia telah kita bentuk balik disiplin dia, akhlak mereka, kemahiran mereka. Jadi mereka ni perlu diberi peluang untuk berada masyarakat, mendapat bimbingan, sokongan. Beliau berkata demikian selepas program hebahan parol dan perkhidmatan komuniti serta pencegahan jenayah Penjara Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan Jabatan Penjara Malaysia yang dirasmikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Haji Jaujan Sambakong di SK Tongkaloh, Pulau Bumbum sempurna. Dalam program 2 hari ini, seramai 28 ODP dari penjara Tawau menjayakan program khidmat bakti bergotong royong membersihkan perkampungan yang turut dihadiri Pengarah Penjara Negeri Sabah, Datuk Suria Haji Idris. Baik, sekian berita dari Sabah untuk pagi ini. Kembali bersama Dilailah Kadir di Angkasa Puri. Dilailah, silakan.